Salam semua subscriber kita dan seram dan juga peminat kisah seram semuanya. Panggil saja saya Man. Saya nak ceritakan satu pengalaman diganggu makhluk halus ketika melakukan perkemahan di salah sebuah hutan di kawasan pergunungan di selatan tanah air. Masa itu saya mengikut dua orang rakan yang memiliki sedikit pengalaman perkemahan iaitu Awuk dan Lee. Umur kami adalah sebaya sahaja di mana kami adalah penuntut tahun akhir diploma di sebuah politeknik. Sejak dari peristiwa itulah, saya akan berfikir berkali-kali untuk datang berkhemah di dalam hutan lagi. Baiklah, kita terus sahaja ke kisahnya. Minta sahabat yang menonton untuk like dan subscribe channel ini sebagai tanda sokongan. Pada hari perkhemahan itu, kami bertiga bertolak dari rumah sewa dalam pukul 4 petang ke kawasan pergunungan yang terletak dalam sejam perjalanan. Kalau menurut cakap Awuk dan Lee, mereka ni dah biasa masuk ke hutan dan banyak pengalaman yang mereka ceritakan kepada saya. Manakala saya pula memang tidak pernah bermalam di dalam hutan. Ini adalah merupakan pengalaman pertama saya setelah dipujuk oleh mereka berdua. Perasaan saya pada masa itu memang gembira juga kerana saya terasa agak yakin yang dua sahabat ini dapat membimbing dan mengajar saya cara survival di hutan. Tambahan saya juga boleh menikmati keindahan alam semula jadi suasana hutan pada waktu malam. Setelah berborak dan ketawa di dalam kereta, akhirnya kami pun tibalah di tempat yang dicadangkan oleh mereka berdua. Awuk menghentikan keretanya di satu tempat dan dari situ kami bertiga perlu berjalan kaki masuk ke dalam hutan. Setelah membawa barang-barang di dalam beg, Awuk terus berjalan di hadapan mengetuai kami bertiga. Saya lihat dia begitu yakin sekali berjalan masuk ke hutan. Seolah-olah itu bukanlah pertama kali dia datang ke tempat itu. Dalam hampir separuh perjalanan berjalan kaki, tiba-tiba berlakunya hujan panas. Terasa segar juga badan saya bila terkena hujan itu. Walaupun saya mula merasa sedikit aneh, tapi saya tidak mahu mencetuskan sebarang kerisauan, apalagi tiba-tiba dua sahabat saya di hadapan akan hanya mentertawakan saya. Jadi saya memang berharap pengalaman mereka cukup untuk menjayakan perkhemahan ini. Walaupun dalam cuaca sebegitu, saya lihat dua sahabat saya begitu bersemangat sekali. Kami teruskan perjalanan kami. Terasa kaki pun dah mula penat. Tapi saya kuatkan langkah mengikut mereka jauh ke dalam hutan lagi. Terdengar dua sahabat saya ini menyebutkan kemahiran masing-masing semasa berjalan. Itu lebih membuatkan saya menjadi yakin lagi. Apabila hujan telah berhenti, saya mula memandang persekitaran hutan kiri dan kanan saya, di mana hutan kelihatan semakin tebal. Kalau saya bersendirian memang saya takkan mampu keluar dari hutan itu. Ketika melangkah itu, saya mula terhidu bau seolah-olah bau setanggi pula. Saya diamkan diri dan cuba tidak menunjukkan perasaan panik. Saya amat berharap bau itu datang dari bunga-bunga pokok yang berhampiran sahaja. Tiba-tiba di sebalik cahaya selepas hujan itu, saya perasan seperti ada satu bayang seumpama seseorang sedang mencangkung di belakang pokok. Ia kemudiannya hilang begitu sahaja. Ini membuatkan tengkuk saya meremang jadinya. Saya mempercepatkan langkah untuk mengejar dan menghampiri sahabat saya di hadapan. Setelah sampai di sebuah kawasan sungai, kalau tidak silap saya dalam pukul 6 petang, Awuk pun menunjukkan kepada saya kawasan untuk kami mendirikan khemah dan unggun api. Terasa nyamuk sudah mahu memulakan pestanya dengan menghurung kepala kami. Jadi saya perlu segera mencari kayu untuk menghidupkan api. Setelah khemah dipasang dan unggun api berjaya dinyalakan, Lee mula menunjukkan kemahirannya memancing ikan. Saya lihat Awuk masih lagi berbual-bual dengan Lee pada waktu itu. Saya lihat kedua sahabat saya ini masih tak penat berbual dan bergurau. Saya ingin juga ceritakan penampakan saya tadi kepada mereka berdua, tetapi kerana tidak mahu menakutkan mereka, saya hanya mendiamkan diri sahaja.
Petang itu kami bertuah kerana Lee berjaya menangkap seekor ikan yang agak besar juga. Ini membuatkan dia kelihatan lebih bersemangat dan terus meletakkan umpan gantian untuk meneruskan pancingan. Waktu itu keadaan semakin gelap. Saya tinggalkan mereka berdua sementara untuk menunaikan solat maghrib. Selesai solat, saya terus berkumpul di tempat Lee memancing tadi. Pada waktu itu saya terbau lagi bau haruman setanggi yang lebih kuat dari tadi. Ini diikuti dengan bunyi cengkerik sepertinya telah terhenti seketika. Bila sahaja saya memandang-mandang ke arah sungai, saya ternampak seperti ada satu kepala separuh terendam di dalam sungai. Ya Allah, apakah bendanya itu? Benda itu kemudiannya menghilangkan diri di udara. Tanpa saya duga, Awop juga nampak kelibat itu, namun saya lihat reaksinya seperti mempersendakan benda itu. Alah, tu hilang, takutlah tu, kata Awop kepada kami. Lee yang sedang memancing hanya ketawa sahaja sambil memegang joran yang dibawanya. Saya nak tegur dorang pun serba salah jadinya, memandangkan mereka berdua lebih berpengalaman dari saya di hutan itu. Sesudah selesai makan malam, kami pun duduk berbual di hadapan khemah. Saya ada bertanya apakah yang Awop nampak tadi. Dia memberitahu kami yang dia ada ternampak satu kepala dengan rambut panjang di dalam sungai tadi semasa Lee sedang memancing. Awop bagi tahu sebelum ni dia tidak pernah diganggu sewaktu datang dengan pakciknya. Alah, relaxlah, sambung Awop lagi. Kita tunggu je benda tu jadi perempuan cantik dan lepas tu bolehlah buat girlfriend, barulah semua awet kat poli nanti jelas, kata Awop meneruskan gurauannya. Lee dan aku hanya ketawa dan terhibur malam itu. Dalam pukul 12 malam, kami bertiga pun masuk ke dalam khemah untuk tidur. Wah, seronoknya tidur malam ni, fikirku dalam hati. Memang healing dibuatnya dari bunyi alam semula jadi di dalam hutan itu. Terdengar bunyi air sungai yang sungguh menenangkan fikiran dan membuatkan kami tidur dengan nyenyak selepas itu. Entah dalam pukul berapa, saya terdengar kain khemah sepertinya dicakar-cakar. Saya bangun dan mencari arah bunyi itu. Ya Allah! Saya menjerit, kelihatan satu bayang tangan dan kelibat sedang berada di belakang khemah kami rupanya. Terus saja bulu roma tengkuk saya meremang. Walau bagaimanapun kelibat itu kemudiannya menghilangkan diri selepas itu. Ketika saya mahu baring semula, saya dapati Awop tiada di dalam khemah. Saya pun terus membangunkan Lee. Saya bagi tahu yang Awop telah keluar dari khemah. Kami mula berasa bimbang kerana Awop keluar tanpa memberitahu kami berdua. Ketika Lee cuba membuka zip khemah, kami terdengar satu bunyi pelik di luar. Lalu Lee segera mengintai dari bukaan kecil zip itu. Dia tiba-tiba menutup mukanya dengan tangan kerana ketakutan. Ini membuatkan saya bertanya apakah yang sedang berlaku di luar. Saya tanpa banyak berfikir terus sahaja membuka zip dengan lebih besar untuk keluar dari khemah itu. Apabila saya keluar, saya nampak Awop sedang duduk memandang ke arah sungai. Di sebelahnya pula terdapat satu makhluk yang amat mengerikan sedang duduk. Saya lihat Awop tidak bergerak. Saya tak pastilah apa yang berlaku. Namun saya perlu melakukan sesuatu agar kelibat itu menjauhi Awop dengan segera. Walaupun seram dan takut, tapi disebabkan inginkan Awop dalam keadaan selamat, saya segera melaungkan azan. Dalam keadaan yang serba panik itu, makhluk itu terbang ke atas dengan pantas apabila ternampak Lee yang mengikut dari belakang. Selepas makhluk itu beredar, kami melihat Awop seperti dalam keadaan khayal sambil menyebut, "Aku cinta kamu. Aku sayang kamu." Berulang kali. Saya meminta Lee memapah Awop masuk ke dalam khemah kembali. Saya basahkan muka Awop dengan air yang membuatkannya kembali sedar. "Hoi, kenapa korang semua tak tidur ni? Kan dah pukul berapa ni?" Lee menjawab, "Dah pukul 3 pagi dah." Kemudiannya Awop terdiam dan termenung sebentar.
Saya kemudiannya memberitahu kisah sebenar kepada Awup. Dia menjadi terkejut, katanya dia hanya bermimpi tadi sedang bertemu janji dengan seorang wanita yang amat cantik. Mahu tak mahu Awup akhirnya terpaksa menerima perkara yang sebenar setelah berulang kali kami menjelaskan apa yang berlaku sebenarnya. Lee menyuruh Awup tidur dahulu, manakala kami berdua berjaga bergilir-gilir hingga ke subuh. Mujur tiada apa-apa gangguan yang berlaku selepas itu. Pagi itu, selesai sahaja solat subuh, kami bertiga cepat-cepat mengemaskan barang-barang kami. Dengan segera kami meninggalkan tempat itu di dalam kegelapan selepas subuh. Mujur Awup amat biasa sekali dengan laluan keluar dari hutan itu. Sampai sahaja di kereta, Awup memecut kereta keluar dari kawasan itu dengan laju sekali. Itulah kisahnya, pengalaman yang menjadikan saya takut dan menjauhkan diri dari hutan buat masa ini. Walaupun kelibat itu tidak menyerang kami, tapi tentunya ada pengajaran yang kami peroleh dari kejadian tersebut. Saya harapkan semua seronok mendengarkan kisah ini. Terima kasih dan sehingga berjumpa lagi.